Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan sarang Raja menggapai gemilang. Saya ucapkan kepada barisan panel penilai. Yang dihormati barisan panel penilai, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kami daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Kerajaan Sarawak ingin membentangkan KPPB bagi kursus SJHK 3252 Seni dalam Pendidikan Sejarah di bawah bimbingan pensyarah kami, Puan Hedia Shasha binti Abdullah. Sebelum memulakan pembendangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, Adeline Tiong Wising, Lau Ingi dan saya Ling Xing Yi. Idea utama untuk kursus ini ialah seni pemangkin pendidikan sejarah madani. Ini merupakan soalan pencetus idea bagi kursus ini. Terdapat 3 hasil pembelajaran untuk kursus ini. Hasil pembelajaran yang pertama, menganalisis secara kritis tentang konsep seni dalam pendidikan serta keperluan dan keinginan asas murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang dinilai melalui kuis. HPK kedua adalah mereka cita kit pengajaran dan mengintegrasikan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah di sekolah rendah yang dinilai sebagai penghasilan produk. Dan HPK yang terakhir adalah menilai aktiviti meneroka memperoleh pengalaman mengekspresi melalui seni dan aktiviti seni dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah yang dinilai dengan tugasan ulasan kritis. Model pembelajaran pertama adalah model pembelajaran pelajar. Dalam aspek perhubungan, kesempurnaan merupakan interaksi terbuka antara pelajar dan guru semasa tutorial atau e-pembelajaran mengunjukkan persekitaran pembelajaran yang menyokong, selamat dan memotivasikan pelajar. Bagi aspek merangkai, pelipatan pelajar dalam aktiviti luar bilik darjah seperti pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa membolehkan mereka membina kemahiran interpersonal, bekerjasama dalam pasukan serta memperluas jaringan pembelajaran dalam situasi sebenar. Dalam aspek aspirasi, dari segi jangkaan, kejayaan menyiapkan tugasan dan penerimaan maklum balas membantu pelajar membina keyakinan diri serta memahami standard pencapaian yang diharapkan. Melalui refleksi dan perbincangan rakan sebaya, pelajar menilai kriteria kejayaan dan berusaha menambah baik pembelajaran. Bagi keperluan dan minat, penggunaan berbagai kaedah seperti tutorial, e-pembelajaran dan faham digital memastikan pembelajaran yang relevan, autentik dan berasaskan penyelesaian masalah. Seterusnya meningkatkan pelibatan dan makna pembelajaran. Dalam aspek belajar cara belajar, metakognitif adalah pelajar akan mengisi entrance survey dan menghadiri talimat maklumat khusus sebelum pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti pengetahuan sedia ada, memahami objektif pembelajaran, keperluan tugasan dan jangkaan pembelajaran. Langkah ini telah membantu pelajar untuk merancangkan pembelajaran secara lebih jelas dan terarah. Dari segi maklum balas, pelajar berinteraksi dengan guru melalui tutorial, e-pembelajaran dan pentaksiran berterusan untuk mendapatkan penjelasan, manakala guru memberi maklum balas berterusan bagi meningkatkan kefahaman dan kualiti hasil kerja. Aspek yang terakhir adalah aspek agensi pula dijahilkan apabila pelajar diberi autonomi mengurus tugasan, masa dan penilaian sendiri sekaligus membentuk sikap bertanggungjawab dan berdikari. Sekarang kami akan masuk model reka bentuk pembelajaran. Rakan pembelajaran berfungsi sebagai penggerak utama PDP melalui kerjasama antara pensyarah, pelajar dan rakan sekelas. Pensyarah bertindak sebagai fasilitator dengan menjelaskan objektif dan hasil pembelajaran, manakala pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan tutorial dan pembentangan. Pendekatan ini menggalakkan perkongsian idea, pemikiran kritis, pembelajaran sosial serta membina kemahiran komunikasi, kolaborasi dan tanggungjawab bersama. Persekitaran pembelajaran fizikal dan digital menyokong PDP yang interaktif dan perpustakaan pelajar melalui penggunaan kuis digital iaitu Quizzy, pemerhatian kerja kumpulan serta akses faham pembelajaran melalui Google Classroom. Maklum balas segera membolehkan penyesuaian PDP mengikut keperluan pelajar, manakala pembelajaran kendiri, ulang kaji dan kerja kumpulan kecil dalam e-pembelajaran, tutorial dan pentafsiran berterusan mengukuhkan kefahaman serta membina kemahiran komunikasi, kerjasama dan tanggungjawab bersama. Bagi pemanfaatan digital, berbagai alatan digital seperti Quizzy, Google Classroom dan Padlet dimanfaatkan untuk menyokong pembelajaran interaktif, kendiri dan kolaboratif. Maklum balas segera, perkongsian hasil kerja dan nota interaktif berfungsi sebagai scaffold yang membimbing pelajar daripada pemahaman asas kepada penghasilan bahan PDP yang kreatif dan bermakna. Ini merupakan OPD kami.
Amalan pedagogi berasaskan projek dan penyelesaian masalah memberi ruang kepada pelajar membuat pilihan dalam menghasilkan produk pembelajaran seperti komik, video atau bahan digital. Strategi perancang pembelajaran kendiri, refleksi kendiri serta maklum alas berterusan melalui feedback, feedback dan feed-forward menyokong pembelajaran mendalam, meningkatkan motivasi dan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, kami akan lihat kepada kompetensi global 6C. Khusus ini jelas membentuk kompetensi 6C dalam diri pelajar melalui aktiviti pembelajaran yang tersusun dan bermakna. Pertama sekali, pemikiran kritis dan kewarganegaraan dibentuk melalui penulisan ulasan kritis terhadap filem Wakat Terakhir. Dalam proses ini, pelajar menganalisis bahan sejarah dengan menilai kesahihan fakta, memahami mesej yang disampaikan, serta mempertimbangkan kesesuaiannya untuk pengajaran. Selain itu, penghayatan kandungan filem membantu pelajar memahami perjuangan kemerdekaan dan pengorbanan Rosli Dobi yang menyemai semangat patriotisme, menghargai warisan bangsa, dan membentuk jati diri nasional yang kukuh. Seterusnya, kreativiti dapat dipraktikkan dalam penghasilan kit pengajaran, seperti kit Akio yang dihasilkan oleh kumpulan kami dengan menggabungkan seni visual, muzik, pergerakan, serta Genially dan kod QR bagi menjadikan PDP secara lebih interaktif. Sepanjang proses penghasilan kit ini, kemahiran komunikasi dibentuk melalui penyediaan video pitching, menu pengguna, dan prototipe. Manakala sasia dipupuk melalui pembinaan keyakinan diri, refleksi kendiri, integriti tanggungjawab, dan disiplin. Tambahan pula, kolaborasi dipraktikkan melalui kerja perpasokan dengan memanfaatkan kemahiran intrapersonal dan teknologi digital secara kolektif untuk menghasilkan 6 kit pengajaran yang berbeza. Justru, khusus ini berjaya membentuk keseluruhan kompetensi 6C secara bersepadu dalam diri pelajar sebagai pendidik holistik masa depan. Diteruskan dengan model 3I. Pada peringkat pelibatan, pelajar menghasilkan kit PDP secara inovatif melalui tugasan 2, menggunakan aplikasi digital seperti Genially, YouTube, Prezi, dan Educable, sambil mengintegrasikan seni visual, muzik, dan pergerakan untuk merangsang minat dan pelibatan aktif. Pada peringkat pengukuhan, pelajar memperkayakan kit dengan kreativiti, interaktiviti, dan analisis kritis, memupuk pemikiran aras tinggi serta menghasilkan bahan berkesan. Terbukti melalui kejayaan kit seperti Topi Langka 2.0, Hiswara 3.0, dan Blackout 2.0 yang meraih anugerah emas iCherry 2025. Pada peringkat pengembangan, pembelajaran diperkembangkan melepasi bilik ajar melalui perkongsian kit dengan rakan sekelas dan pensyarah dan menerima maklum balas untuk penambahbaikan. Di samping itu, kami akan lihat kepada model 3A, yaitu Rigor, Relevance, dan Relationship. Pertama sekali, Rigor dicahirkan melalui ulasan kritis filem Wakat Terakhir yang menggalakkan analisis etika, kandungan sensitif, dan berbagai perspektif sejarah, serta perancangan strategi pengajaran berasaskan tahap kognitif pelajar dan objektif pembelajaran. Dari aspek relevance, pelajar menghubungkan teori dengan amalan sebenar melalui pembangunan kit pengajaran seperti Hiscrap bagi sejarah tahun 5, Unit 5 yang selaras dengan KSSM dengan mengintegrasikan seni visual, muzik, pergerakan, dan aktiviti interaktif seperti nota interaktif, lagu Wira Bangsa Kita, Ayu Bergerak, dan Hero Minecart. Akhir sekali, dari aspek relationship, kerjasama kumpulan, perkongsian idea dan maklum balas, berterusan melalui pilot dan Slido dapat memupuk komunikasi profesional dan sokongan rakan sejawat. Secara keseluruhan, kursus ini menepati kuadran D, yaitu adaptasi apabila pelajar mengaplikasi pengetahuan dalam situasi bukan rutin, menghasilkan inovasi kreatif dan meningkatkan minat pelajar terhadap sejarah. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.